Cubaan suara berkata perkara bermutu. Cubaan suara berkata biar berbahasa. Cubaan suara berkata ilmu yang ada. Cubaan suara berkata biar bertempat. Forum remaja. Wadah bicara semua, kami kompilasikan bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang dihormati barisan hakim yang bijaksana, ahli-ahli panel yang sentiasa ingin melontarkan idea. Seterusnya, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Forum 1 Malaysia. Hadirin yang dihormati, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi di atas limpah kurnianya dapat kita bersua di dalam pertandingan Forum Remaja pada pagi yang bening ini. Saya, Ahmad Soleh bin Abdul Rashid, akan bersama-sama seisi Dewan untuk mempengerusikan pertandingan Forum Remaja kita pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita yang cantik jelita ini, izinkan saya memperkenalkan dahulu tajuk perbincangan kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, tajuk kita berkisarkan tema alam sekitar, iaitu pencemaran udara, apakah solusinya? Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya menelusuri dengan lebih mendalam topik perbincangan kita, molek kiranya jika kita berkenalan dahulu dengan ahli-ahli panel di hadapan kita. Yang pertama, saudari Ainun Zahra selaku ahli panel pertama. Apa khabar saudari? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya, cantik berbaju kurung, saudari Fatimah Saidah selaku ahli panel kedua kita. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Seterusnya, tak lain dan tak bukan, nampak pendiam tetapi bijak berkata-kata, saudari Khairul Nadirah selaku ahli panel ketiga kita. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang buat ketiga-tiga ahli panel kita ke dalam pertandingan Forum Remaja kita. Hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah kita kembali kepada topik perbincangan kita, iaitu pencemaran udara, apakah solusinya? Izinkan saya menanyakan soalan yang pertama kepada ahli panel pertama kita. Saudari Ainun, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pencemaran udara? Mohon penjelasan. Terima kasih saudara pengerusi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Malaysia ini penggunaan bahan api seperti petroleum dan diesel sangatlah popular digunakan, terutamanya di industri perkilangan dan pengangkutan. Ironinya, aktiviti ekonomi ini mengundang kepada masalah pencemaran udara. Apakah itu masalah pencemaran udara? Menurut daripada Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, pencemaran ialah perbuatan yang mencemarkan dan mengotorkan, manakala udara pula ialah campuran berbagai-bagai jenis gas yang terdapat di atas muka bumi. Selain itu, daripada sumber Wikipedia yang seringkali menjadi rujukan anak muda zaman sekarang, pencemaran udara itu ialah satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebaran bahan kimia, jirim zarahan dan bahan biologi yang boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia dan hidupan organisma lain, serta akan merosakkan alam sekitar sekiranya ia dilepaskan ke ruangan atmosfera. Contohnya saya boleh katakan di sini adalah seperti gas klorofluorokarbon, gas karbon dioksida dan juga gas sulfur dioksida. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari Ainun di atas penerangan tajuk kita sebentar tadi. Jelaslah kita bahawasanya pencemaran udara ini sebenarnya terdapat hanya di sekeliling kita. Namun kita sahaja yang alpa akannya kerana sikap tidak indah kita. Baiklah, marilah kita teruskan lagi dengan soalan yang kedua yang akan saya ajukan kepada ahli panel kedua. Saudari Fatimah, apakah punca-punca yang berlaku disebabkan pencemaran udara ini? Mohon penjelasan saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Yang dihormati rakan-rakan panel saya dan hadirin sekalian. Sebenarnya, jika kita melihat punca pencemaran udara di Malaysia, terdapat pelbagai faktor yang boleh kita dapati. Tetapi izinkan saya untuk mengulas faktor utama yang menjadi penyumbang kepada berlakunya pencemaran udara. Antara penyebab berlakunya pencemaran udara adalah disebabkan oleh pembebasan asap kenderaan bermotor.
zaman demi zaman peningkatan penggunaan kenderaan semakin meningkat yang akan menyebabkan pembebasan gas rumah hijau juga turut meningkat. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia, negara kita mencatat sebanyak 32,378,174 penggunaan kenderaan pada tahun 2020. Kajian Jabatan Alam Sekitar sendiri mengatakan bahawa peningkatan penggunaan kenderaan ini akan menyebabkan pembakaran bahan api fosil juga turut meningkat yang akan membebaskan gas nitrous oksida, gas karbon monoksida dan sebagainya. Hadirin sekalian, gas-gas inilah yang akan menjadi punca berlakunya pencemaran udara. Malahan, ia turut memberi kesan kepada kesihatan awam. Sekian daripada saya. Terima kasih Saudari Fatimah di atas pencerahan yang sangat jelas sebentar tadi. Jelaslah kita bahawasanya pencemaran udara ini datangnya daripada sikap manusia yang acuh tak acuh terhadap kualiti persekitaran kita. Baiklah hadirin yang hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan soalan yang ketiga yang akan saya ajukan kepada panel ketiga kita. Saudari Khairun, apakah kesan-kesan yang akan timbul disebabkan pencemaran udara ini? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Di sini saya kupaskan kesan utama pencemaran udara kepada alam sekitar iaitu pemanasan global. Bersumberkan daripada buku rujukan, pemanasan global bermaksud peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon serta bahan-bahan pencemar yang lain. Tahukah para hadirin sekalian, pada tahun 2016 mencatatkan suhu permukaan yang terpanas sejak penyimpanan rekod moden bermula iaitu pada tahun 1980. Peningkatan suhu permukaan ini adalah kira-kira 1.1 darjah Celsius. Sumber gas rumah hijau ini adalah berpunca daripada kegiatan seharian manusia iaitu pembakaran hutan, penggunaan pestisida dalam pertanian, pelepasan asap dalam perindustrian dan pengangkutan, penjanaan tenaga elektrik terma dan sebagainya. Isu pemanasan global ini akan mengakibatkan peningkatan aras air laut, kemerosotan sumber makanan, gangguan cuaca dan masalah kesihatan kepada manusia. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Terima kasih Saudara Khairun di atas penjelasan sebentar tadi. Terang lagi bersuluh menunjukkan bahawasanya pencemaran udara ini akhirnya akan memudaratkan umat manusia, hadirin dan hadirat sekalian. Namun jangan risau. Kerana apa? Kerana setiap masalah mempunyai jalan penyelesaiannya. Oleh itu, marilah kita pasang telinga, kita dengarkan solusi-solusi yang akan diterangkan oleh setiap ahli panel kita. Baiklah, kita mulakan dengan ahli panel pertama, Ainun Zahra. Dipersilakan, saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Sidang hadirin sekalian, pencemaran udara ini dapat diselesaikan jika masyarakat kita mengambil berat terhadap alam sekitar. Kerjasama daripada masyarakat sangatlah signifikan kerana tanpa mereka, pengurusan alam sekitar ini tidak akan berjalan dengan lancar. Di sini, saya akan meneruskan lensa diskusi seterusnya berkaitan langkah mengelakkan pencemaran udara ini daripada berterusan. Sidang hadirin sekalian, pencemaran udara dapat diatasi dengan pendidikan di peringkat awal kanak-kanak. Pendidikan di peringkat awal kanak-kanak ini perlulah bermula daripada rumah. Peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak tentang penjagaan alam sekitar merupakan salah satu aspek utama dalam membentuk pembentukan nilai murni di kalangan kanak-kanak. Hal ini sebenarnya dapat menyuburkan sikap cintakan kepada alam sekitar di kalangan mereka. Seperti yang kita tahu, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Generasi kini perlulah diajar untuk membudayakan kehijauan alam sekitar agar mereka dapat menghirup udara yang segar dan sihat sepanjang masa. Selain itu, pendidikan formal di sekolah yang menekankan isu penjagaan alam sekitar dapat mengukuhkan lagi visi dan matlamat dalam mendidik masyarakat untuk menghargai alam sekitar. Dengan itu, sebarang pencemaran yang berpuncakan daripada asap kenderaan, asap kilang dan juga pembakaran terbuka yang tidak terkawal dapat dikurangkan dengan lebih berkesan. Sekian sahaja daripada saya.
Terima kasih Saudari Ainun di atas cadangan sebentar tadi. Benar. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pendidikan awal terhadap generasi-generasi muda. Kerana apa? Kerana satu hari nanti merekalah akan bertanggungjawab terhadap persekitaran udara. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita berganjak pula kepada solusi yang akan diterangkan oleh Saudari Fatimah selaku ahli panel kedua kita. Dipersilakan Saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, kini saya akan menyentuh langkah mengatasi masalah pencemaran udara sebagai masyarakat yang bertanggungjawab. Terdapat pelbagai langkah bagi mengatasi masalah pencemaran udara. Salah satunya ialah menggunakan pengangkutan awam. Dengan pengurangan penggunaan kenderaan ini, masalah pembebasan gas rumah hijau juga turut dapat dikurangkan. Seperti yang kita telah bincangkan sebentar tadi, zaman demi zaman penggunaan kenderaan sendiri semakin meningkat yang akan menyebabkan pembebasan gas rumah hijau juga turut meningkat. Oleh hal yang demikian, kita perlulah menggunakan pengangkutan awam seperti bas dan kereta api sebagai pengangkutan asas untuk pergi ke tempat kerja mahupun sekolah dan sebagainya. Tambahan pula, pengangkutan awam ini melibatkan kos yang lebih rendah berbanding menggunakan kenderaan sendiri di mana ia melibatkan kos minyak, kos penyelenggaraan dan lain-lain. Jadi hadirin sekalian, apalagi masalah dan alasan kita untuk tidak menggunakan pengangkutan awam yang dapat menjimatkan kos serta mengurangkan masalah pencemaran udara ini. Bak kata pepatah, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Terima kasih Saudari Fatimah di atas cadangan yang sangat benar sebentar tadi. Hadirin dan hadirat, saya tertarik dengan pernyataan Saudari Fatimah. Kerana apa? Kerana pengurangan emisi karbon daripada penggunaan kenderaan persendirian pada hari ini mampu untuk mengurangkan pencemaran udara. Hal ini ditambah pula dengan adanya fasiliti-fasiliti kenderaan awam seperti bas, teksi dan LRT daripada perancangan pusat. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah kita bergerak pula kepada solusi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Khairul Nadhirah. Dipersilakan Saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Sama-sama. Kini saya bentangkan langkah bagi mengatasi pencemaran udara yang terakhir sekali, iaitu penggunaan tenaga mesra alam secara meluas di Malaysia. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu perlu diganti dengan tenaga mesra alam seperti tenaga ombak, tenaga suria dan tenaga angin. Tenaga mesra alam ini juga boleh disebut sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui di mana ia boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan. Natijahnya, penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui memberikan impak yang sangat besar kepada negara. Sebagai contoh, pembakaran bahan api fosil menghasilkan kira-kira 21.3 bilion tan karbon dioksida dalam tempoh setahun. Pada masa kini, tenaga solar sedikit sebanyak digunakan bagi membekalkan tenaga elektrik ke kawasan pedalaman, manakala tenaga air dari tasik buatan iaitu Tasik Kenyir Terengganu merupakan penyumbang yang sangat besar terhadap negara kita. Penggunaan tenaga solar mungkin memberikan impak kepada penurunan permintaan tenaga elektrik sekaligus memberikan keseimbangan ekonomi negara pada masa hadapan. Berdasarkan daripada petikan laman Sesawan Berita Harian, kerajaan telah pun memperkenalkan pengangkutan elektrik dan solar selaras dengan zaman revolusi 4.0 ini. Beberapa buah negara telah pun memperkenalkan insentif seperti subsidi dan kredit cukai bagi menggalakkan pemilikan kereta elektrik ini kepada orang ramai. Hadirin yang saya hormati sekalian, ingat keputusan kerajaan pada hari ini mengambil kira keperluan generasi yang akan datang bagi penggunaan tenaga mesra alam dalam melestarikan kehijauan bumi merdeka. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Sekian saja daripada saya.
Terima kasih saudari Nadira di atas cadangan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, Malaysia perlu mengorak langkah dengan lebih maju dalam penjanaan tenaga elektrik seperti yang dikatakan saudari tadi, dengan adanya penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui supaya ianya menjadi lebih efisien. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya akhiri program forum kita pada hari ini, sedikit permintaan saya ajukan kepada saudari Nadira untuk menceritakan kesimpulan sepanjang forum kita berlangsung. Dipersilakan saudari. Baiklah, secara keseluruhannya kita telah mendengar definisi, punca, kesan dan solusi-solusi bagi mengatasi masalah pencemaran udara ini. Harapan saya agar semua warga Dewan mengambil cakna intipati perbincangan kita pada hari ini bagi memastikan alam sekitar sentiasa dipelihara dan dipelihara. Penegasan ini bukan sahaja ditujukan kepada ketiga-tiga pihak yang disebutkan sebentar tadi, bahkan kepada semua masyarakat. Perkara ini juga perlulah dipandang serius oleh ibu bapa kepada anak-anak sejak kecil lagi kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Dengan tindakan seawal ini, sudah pastinya generasi akan datang akan lebih prihatin dan bertolak ansur terhadap penjagaan alam sekitar kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari Khairun. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, selesai pergulungan sebentar tadi, maka berakhir sudahlah sesi forum kita pada hari ini. Oleh itu hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita menegaskan diri kita kembali supaya kita memastikan alam sekitar kita terjamin dengan melaksanakan semua langkah-langkah yang telah disediakan oleh ahli-ahli panel kita sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, izinkan saya menutup forum ini dengan sebuah pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusut pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jejari disusun maafi pinta. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf jika terkasar bahasa atau tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.